Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan berfokus kepada bab 1 berkaitan dengan rajah keluk kemungkinan pengeluaran iaitu keluk KKP. Okey, di sini pelajar boleh melihat ada dua jenis keluk KKP. Yang pertama adalah keluk KKP berbentuk garis lurus. Okey, yang kedua adalah keluk KKP berbentuk cembung. Okey, pelajar boleh tengok dahulu berkaitan dengan KKP berbentuk garis lurus. Okey, untuk KKP berbentuk garis lurus ini, pelajar boleh tengok pada paksi pada paksi X, pengeluaran adalah melibatkan jenis barang iaitu rumah. Okey, pada paksi Y adalah pengeluaran jenis barang iaitu kereta. Okey, pelajar boleh lihat di sini pada keluk KKP garis lurus ini terhasil apabila kita cantumkan titik A, B, C, D dan E, maka terhasillah satu keluk yang dinamakan keluk KKP. Okey, kemudian macam mana kita nak faham berkaitan dengan KKP tu berbentuk garis lurus dan juga hubungannya dengan kos lepas. Okey, apabila berlakunya pertambahan pengeluaran rumah, okey, contohnya daripada satu unit rumah iaitu daripada 0 kepada 1, maka pengeluaran kereta perlu dikurangkan daripada 45 kepada 35. Pengurangan kereta adalah sebanyak 5 unit sahaja. Okey, proses ini berterusan. Apabila berlaku pertambahan lagi pengeluaran rumah daripada 1 kepada 2 unit, okey, pengurangan terhadap pengeluaran kereta akan berlaku sebanyak 5 unit juga daripada 35 kepada 25. Okey, proses ini berterusan. Bila berlakunya pertambahan 1 unit rumah, maka berlakulah pengurangan terhadap pengeluaran kereta. Okey, jadi kesimpulannya di sini, apabila untuk menghasilkan keluk kemungkinan pengeluaran yang berbentuk garis lurus, okey, kos lepasnya adalah kos lepas mala. Maksudnya di sini apabila berlaku pertambahan terhadap rumah, maka berlakulah pengurangan terhadap pengeluaran kereta dengan kadar yang sama. Okey, jadi pengurangan inilah yang dinamakan kos lepas malar. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada penjelasan berkaitan dengan KKP cembung. Okey, berkaitan dengan KKP cembung, okey, pertambahan 1 unit rumah, okey, maka akan berlakulah pengurangan terhadap pengeluaran kereta yang semakin meningkat. Contohnya, bila kita tambahkan 1 unit rumah daripada 0 kepada 1 unit, maka berlaku pengurangan terhadap kereta sebanyak 10 unit daripada 100 kepada 90. Okey, proses ini berterusan. Apabila kita tambahkan lagi rumah daripada 1 kepada 2 unit, maka berlaku pengurangan kereta daripada 90 kepada 75. Okey, pengurangan ini adalah sebanyak 15 unit. Okey, proses ini berterusan di mana apabila kita tambahkan pengeluaran rumah, maka akan berlakulah pengurangan kereta yang semakin meningkat. Okey, maka itulah yang dinamakan dekat pengurangan tersebut adalah dinamakan kos lepas meningkat. Okey, seterusnya kita pergi kepada penjelasan berkaitan dengan andaian KKP berpandukan pada rajah KKP. Okey, dekat sini
kita tahu pertama sekali andaian yang kita boleh buat berkaitan dengan untuk menghasilkan kelup KKP adalah melibatkan dua jenis barang. Okey, jadi daripada rajah KKP ini kita boleh lihat rajah KKP garis lurus ini kita boleh lihat berkaitan dengan dua jenis barang, iaitu melibatkan rumah dan juga kereta. Okey, selain daripada itu, andaian kedua yang kita boleh lihat adalah berkaitan dengan andaian ekonomi berada dalam keadaan guna tenaga penuh. Okey, ini merujuk kepada kombinasi A, B, C, D dan E, di mana setiap kombinasi ini yang berada di sepanjang kelup KKP ini, ekonomi berada dalam keadaan guna tenaga penuh. Maksudnya di sini sumber ekonomi iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan digunakan sepenuhnya. Okey, bagaimana pula kalau titik contohnya titik F berada di dalam KKP. Okey, contohnya di sini adalah titik F. Okey, di sini berlakunya masalah ekonomi, iaitu masalah pembaziran dan juga pengangguran. Okey, kemudian pelajar juga boleh mengetahui sekiranya kombinasi tersebut berada di luar daripada KKP. Okey, contohnya berada di sini titik G. Okey, maka di situ bermaksud ekonomi mengalami masalah kekurangan sumber ekonomi. Okey, selain daripada itu, andaian yang seterusnya kita boleh lihat berdasarkan rajah KKP. Okey, ekonomi teknologi dia adalah dalam keadaan tetap. Okey, maksud di sini teknologi dalam keadaan tetap adalah di mana KKP hanya ada satu sahaja. Okey, sekiranya KKP tersebut berlaku peralihan ke kanan ataupun ke kiri, maka dekat situ teknologi telah berubah. Maksudnya sekiranya KKP beralih ke kanan, maka dekat situ berlaku peningkatan teknologi. Okey, kalau KKP beralih ke kiri, maksudnya di sini berlaku masalah kemerosotan dalam teknologi. Okey, jadi dekat situ teknologi dah tak tetap. Okey, jadi untuk menghasilkan kelup KKP, maka andaian yang perlu ada adalah teknologi dalam keadaan tetap. Okey, itu berkaitan dengan andaian. Okey, kemudian seterusnya daripada rajah juga kita boleh memperjelaskan berkaitan dengan masalah kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Okey, seperti yang saya perjelaskan tadi, okey, bagi kombinasi titik yang berada di dalam kelup KKP, contohnya tadi titik F. Okey, di sini berlaku masalah pembaziran ataupun pengangguran, di mana sumber ekonomi tidak digunakan sepenuhnya. Okey, seterusnya untuk kaitkan masalah berkaitan dengan kekurangan. Okey, kekurangan dekat sini kita boleh lihat bila titik tersebut berada di luar daripada KKP. Okey, contohnya berada di titik G. Okey, jadi ini adalah masalah ekonomi berkaitan dengan kekurangan sumber ekonomi. Okey, jadi bila berlakunya masalah kekurangan sumber ekonomi, maka dekat situ berlaku pilihan. Iaitu kita boleh lihat pilihan sama ada
ekonomi tersebut boleh menggunakan kombinasi A, B, C, D ataupun E. Okey, itu pilihan yang adalah pilih salah satu, sama ada nak kombinasi A, B, C, D ataupun E. Okey, seterusnya bila dah buat pilihan, maka akan berlakulah kos lepas. Contohnya, kalau kita pilih kombinasi B. Okey, kombinasi B bermaksud bila berlaku pertambahan satu unit rumah, maka berlaku pengurangan sebanyak 5 unit kereta daripada 45 ke 35. Okey, maka di sini pengurangan inilah yang dinamakan kos lepas. Okey, harap pelajar boleh faham berkaitan dengan penjelasan yang saya perjelaskan tadi. Jadi, untuk berkaitan dengan rajah KKP adalah penjelasannya sudah saya perjelaskan berkaitan dengan dua jenis KKP, berkaitan dengan hubungan bentuk KKP tadi dengan kos lepas. Okey, seterusnya saya juga telah perjelaskan berkaitan dengan rajah KKP tadi dengan macam mana untuk memahami andaian untuk membentuk KKP. Okey, dan juga penjelasan terakhir saya adalah berkaitan dengan kaitan KKP tadi dengan masalah ekonomi, iaitu masalah kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. Okey, jadi kita berhenti setakat ini dan jumpa di lain hari. Terima kasih.